Ya, mana ni? Dah kembali pun dalam Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Kita dah bagi dah tajuk pada malam ni kan. Inilah anda semua. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang mana dah komen-komen awal-awal ni. Terima kasih. Oniza, Cik Timah, terima kasih. Siapa lagi? Yang lain-lain tu nanti saya baca. Yang penting sekarang ni, kita nak alu-alukan kedatangan tamu kita. Ya, ini dia. Kalau boleh saya panggil dia ke kanda. Syak, boleh kan? Selamat datang. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Dan kalau kita tengok topik kita ni, pemodenan daripada makanan tradisi kita modenkan. Tapi yang saya tertarik awal-awal ni kalau boleh kongsikanlah yang pejabat apa ni kira pemodenan untuk pemodenan kulinari dan gastronomi. Macam mana? Okey. Kalau ikutkan daripada segi pemodenan makanan Melayu ni, biar kita cerita sikitlah tentang moden ni kan. Yes. Bila kita cerita tentang moden ni, selalu kita akan cerita pada apa yang berlaku sekarang dan juga apa berlaku pada masa akan datang. So, bila kita cerita pasal pemodenan makanan Melayu ni, kita kena tengok daripada segi apa yang kita nak view kita punya makanan ni lagi 20 tahun yang akan datang. So, kalau kita tengok balik, kita boleh refer balik kepada makanan kita pada waktu yang dulu. Just untuk lihat apa yang kita telah capai pada waktu sekarang. So, bila kita melihat ke depan, kita akan nampak daripada segi makanan ni sebagai vessel untuk, macam mana cakap, vessel ni medium. Term tu ya. Medium untuk kita evaluate apa yang dah berlaku pada kita punya culture kita sekarang ni. Alamak, macam tu sekali kan rupanya. Dan kita memodernkan makanan tu, adakah melalui kita ada peralatan dia sendiri ataupun kita modernkan daripada penggunaan ingredient dia? Okey, kalau kita lihat daripada segi memodernkan makanan, kita boleh lihat daripada segi ingredient ataupun teknik. Okay. Teknik juga? Teknik. Maksud teknik masak lah. Kalau sebelum ni kita view chef, mesti associate dengan pisau dan juga stove. Tapi currently sekarang ni peranan chef ni dia dah tak macam dulu. Sebabnya kita tidak bekerja di belakang tabir dah. Sebab chef ni dia punya range of area dah berkembang. Maksud kita dah ada R&D chef, research and development chef, kita dah ada corporate chef, kita dah ada food stylist. So career-career dah berkembang. So ini ialah career-career yang akan inject modernization ataupun modernisasi dalam kita punya pemakanan Melayu. So kita takkan tengok lagi makanan kita ni berada keadaan stagnan. So bila kita flip balik buku masakan tahun 1990 kan. So kita akan tengok sejauh mana kita bergerak. Tapi kalau kita lihat daripada sini, kita punya pergerakan makanan kita mungkin agak slow sikit. Kalau kita tengok, kita buka majalah-majalah lama kan. So kalau rendang atau sambal tahun 1990, sekarang pun sama juga. Masih lagi. Sama juga. That's why pentingnya ada introduction of new ingredients. Macam saya bawa kat sini. Ya. Aku nak tanya apa yang dibawa ni kan. Di botol ni kan. Dengan algin kan. Ini ialah chemical yang food grade. Dia akan produce new texture. Dari segi flavor dia sama. Flavor dia sama? Cili-cili lah kan. Tapi daripada segi teksturnya dia akan berubah. Contohnya macam mana Bang Syah? Dulu kita selalunya makan benda yang liat, kenyal, lembut. Tapi bila kita introduce chemical dalam makanan kita, ada orang cakap, bahaya je makanan ni. Tak, dia food grade. Dia akan create new texture. Maksudnya kita makan tu dia ada burst dalam mulut, pecah dalam mulut, dia akan meletup dalam mulut, dia ada cair dalam mulut. Dia create texture tu supaya bila kita makan, kita introduce new texture ni, dia akan mempengaruhi kesedapan makanan itulah. So bila kalau kesedapan makanan kita tengok kat TV sekarang ni apa pula ni? Okey, kalau yang saya tak nampak jelas sangat tu. Okey, kalau yang ni kita sebenarnya buat sotong sumbat sebenarnya. Sotong sumbat. Tapi yang this one kita panggil lebih pada macam tapas punya style. Tapas ni maksudnya makanan kecil-kecil ya. So dia makan ni ialah one bite food lah. Dia bukannya makanan yang untuk kenyang, tapi dia introduce apa yang you akan makan seterusnya. Kita lebih kepada starter lah. Starter. Kan kalau makan kat hotel tu kan, jamuan-jamuan dia kan ada start dulu. Starter, kira-kira starter lah. Kalau yang macam ni apa pula ni? Yang ni yang paling kiri tu, tak silap saya, yang tu solok lada. Tapi kita dah improvise lah dia punya presentation. Kita kena faham bila kita makan ni, benda pertama yang akan makan ialah kita punya mata, hidung. Maksud bila saya cakap mata yang makan dulu, maksudnya mata yang akan appreciate makanan tu dulu. Betul, sebelum kita tengok lazat ke, cantik ke tak, presentable ke tak. Adakah Instagramable? Macam tu. Betul. Instagramable. Maksudnya kalau
Sebab bila kita gambar kita cantik, makanan kita cantik. Ini bersama dengan Permaisuri Agong. Ya betul. Ini masa ni saya dekat Vietnam masa tu dengan Permaisuri Agong. Kita tengah buat kita showcase makanan Melayu dekat sana. Alamak. So waktu ni kita buat, masa saya buat dengan tuanku waktu tu puding raja. Puding raja. Oh, puding raja memang Permaisuri Agong hebat tu. Kepakaran dia juga tu. Jadi berkongsi tips ataupun cara yang mudah ataupun ada kaedah baru ke macam mana? Makanan ni kalau kita lihat daripada konteks, selalu orang akan cakap makanan ni kita ketuk-ketuk kuali atau campak-campak dah jadi makanan kan. Ayat selalu campak-campak. Ayat selalu cakap. Tapi kita kena faham chef ni dia bukan tukang masak. Dia juru masak. So bila kita cakap juru masak ni, dia melibatkan knowledge. Bila you masak tu, you bukannya sekadar campak ingredient, dia akan dah siap hasil. macam tu. Betul. Sebab dia, bila kita makan ni, sebab tu nama jabatan saya, seni kulinari dan gastronomi. Gastronomi ni maksudnya the art and science of eating and cooking. Tengok bukan kita tahu makan je, tak ada, ni berkaitan dengan arts juga, seni. Seni. So, bila kita masak tu, kita bukan sekadar masak campak-campak. Kita masak dengan sains sekali. Nampak macam teknikal tak? Nampak macam very teknikal. Tapi sebenarnya kita kena tahu apa yang kita nak ketengahkan dalam makanan tu. So bila kita cakap modernkan makanan ni, kita akan tengok daripada dua konteks. Satu daripada konteks restoran, satu lagi daripada konteks manufacturing, daripada perusahaan. Okay, bila kita tengok daripada segi manufacturing, kita tengok daripada segi teknologi apa yang kita pakai untuk extend dia punya shelf life, dia punya jangka hayat makanan tu. Hayat bertahan berapa lama ya? Sebab tu bila kita nampak makanan tu, nasi lemak ialah nasi lemak. Kita pernah tengok frozen nasi lemak kan. Tapi kita tak pernah tahu pun ada R&D yang berlaku kat dalam makanan tu. Macam mana kita nak extend dia punya shelf life, macam mana kita nak bagi makanan tu tahan lama, dia punya rasa dia tak lari. Faham tak? Benda-benda macam tu yang kita yang sama. Yes. Sebab kita rasa alah nasi lemak is nasi lemak lah. Tak, dia sebenarnya ada sains kat belakang tu kita tak tahu, sebagai konsumer tak tahu. Tapi ada chef dekat belakang tabir yang bertanggungjawab untuk buat benda tu supaya tahan lama. Sebab apa bang? Kalau kita tahu nasi lemak ni kan menggunakan ingredient ni santan. Santan ni memang makanan yang berkaitan dengan santan, lemak-lemak ni semua tak bertahan lama kan. Betul. Tapi ada tak ada pandangan yang clash lah kiranya daripada yang otai-otai lama dulu kata kalau dah nama masakan tu tradisi tak boleh diubah-ubah. Tapi rupanya apa ubah sebenarnya yang kebaikan yang perlu orang tahu. Okey. Dia sebenarnya bila kita cerita pasal memodernkan makanan ni, dia topik ni agak sensitif sikit. Sebabnya dia ada dua pandangan school of thought. Satu pandangan yang orang nak lihat daripada segi progres, makanan tu sentiasa progresif. Satu lagi yang nak mengekalkan authenticity klasik dia, keaslian makanan tu. Dan saya tak cakap satu pandangan ni lebih baik daripada pandangan yang satu lagi. Dan vice versa lah. Cumanya pada saya the only constant is change. Kita kena sentiasa berubah untuk make sure yang kita ni sentiasa terkehadapan. Faham tak? Mungkin ada orang yang tak bersetuju dengan pandangan saya, tapi kita pernah tak tengok yang beberapa tahun lepas yang pasal rendang crispy? Betul. Dia nak jadikan rangup kan rendang tu. Crispy. Okey. Kalau kita tengok daripada konteks orang lama, dia akan disagree. Waktu tu kita tengoklah yang Indon, Malaysia semua bergabung tenaga hentam chef ni kan. Chef ni tak pernah tengok agaknya rendang. Tapi ada, saya percaya di kalangan chef-chef juga ada yang mungkin bersependapat dengan chef tu. Bukan bermaksudnya saya agree dengan chef yang Mak Saleh tu. Dia cakap rendang kena crispy, tak. Tapi kita kena faham crispy ni ialah salah satu daripada texture yang akan contribute kepada flavor yang bagus. Faham tak? Sebab bila kita makan, kalau orang layman akan cakap makan ni sedap ataupun tak sedap je. Tapi kami di Jabatan Seni Kulinari, seni tu, kita tak pandang makanan tu sebagai flavor saja. Kita akan tengok daripada segi assessment, daripada segi texture, daripada segi bau, dari segi rasa, daripada segi appearance. Dia banyak elemen yang kita kena tengok juga. Banyak lagi sebenarnya nak korek dengan Abang Syah ni. Tapi kita nak berehat seketika. Abang Syah lagi. Lepas ni di hujung rancangan nanti kita bawa lagi. Sebab kita nak tahu apa tu nanti Abang Syah promote dia dekat mana boleh tengok pemodenan makanan ni supaya orang semua dapat ikuti perkembangan semasa terkini kan. Dia baik kan. Tapi kita berehat seketika. Boleh. Jangan ke mana yang anda terus komen di Facebook page kami sekarang Selamat Malam Malaysia. Kita berehat seketika. Selamat Malam Malaysia. Jangan pejam mata lagi. Haikal Farid.